Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira. Tak nampak dagu. Dekat Ha? tak nak nampak separuh muka je. Ya. Ha, Elok okey. nampak surut sikit, dagu tak panjang macam Mira. Okey. Okey. Okey semua. Ustazah dengar Alhamdulillah. saya jelas. Oh, jelas sangat. Mira pakai earphone tak? Pakai tapi kat dalam. Sebab tu takut Okey, dia okey, bunyi okey. macam bergema tapi okey Okey. okey. Apa pasal mata gatal? Makan apa-apa ke? Allergic? Tak tahu. Biasalah sinus Ustazah. Kadang-kadang pagi tergema, kadang-kadang tak tergema, kadang mata gatal. Kadang abuk tu. Semalam bergotong royong. Cuci rumah. Itulah dia sebab dia allergic. Sabuk kot. Ustazah sihat? Yalah. Alhamdulillah, syukur. Saya pun baru baik daripada allergic. Kenapa? Ustazah apa? Ada yang tak boleh makan, tapi makan juga degil pada muka. Sajalah kata-kata nak makan. Ayam daging tak boleh lah. Semenjak dah tua-tua ni kan. Mira Ayam yang daging dah tak keluar. Mira yang keluar gatal-gatal tu maksudnya dah nak tua juga. Tergecik lagi lah Ustazah. Ya. Okey. Mira apa khabar? Sihat? Tak sekali lagi Sihat. tanya. Sihat, Alhamdulillah. Ayah sihat? Ayah sihat? Ayah sihat. Mak Alhamdulillah. sihat. Semua Syukur. Ayah ada rumah? ada di rumah? Alhamdulillah, syukur. Semua Alhamdulillah. ada kat rumah. Syukur, Alhamdulillah. Ayah. Mira, kat belakang tu macam ada lukisan Mira ke? Gambar Mira? Fans bagi masa birthday party yang ke Oh. yang ke-24. 3 tahun Masya lepas. Allah. Banyak tapi hari tu ada yang Tapi dah lukisan tu lagi comel pada orangnya. bukan lukisan Ustazah, dia gambar betul tapi dia edit background lighting sama music, dia gambar betul. Okey. Faham. Ustazah tu belakang tu lukisan baru ke? Tak adalah, baru 2 hari. Barulah tu. Baru Barulah tu. Baru 2 hari. Dia Nampak tulis tak? apa tu Ustazah? Ya Wadud. Ya Wadud. Ya Wadud Asmaul Husna, yang maksudnya yang maha cinta, maha pecinta. Ya Wadud, yang maha pecinta. Supaya apa ni, Allah nak bagi tahu dialah yang maha pencinta yang mencintai kita. Tu sebab kita jangan salah meletak cinta. Suka. Alhamdulillah. Okey, ada kaitan dengan topik kita hari ni. Okey, hari ni ada. Ustazah. Hari ni topik kita takdir Allah. Sebenarnya okey, untuk yang sedang menonton ni, Mira dengan Ustazah very close. Kita orang agak rapat jugalah. Banyak juga bertukar-tukar kisah, cerita dan sebagainya. Jadi Ustazah kenal jugalah Mira kan. Lama dah kita daripada Corey Junior rasanya kan. Betul. Corey Junior first time kita Itu kenal. first time jumpa Corey Junior lah, first time. 5 tahun lepas. Masa tu Mira make up sendiri dekat surau. Baru lagi Ustazah. Make up sendiri kan. Siap ada sekali tolong make upkan saya kan masa nak syuting. Betul. Kelas saya dapat make up daripada Mira. Ustazah adalah juri tetap Corey Junior. Betul. Alhamdulillah. Tapi ada salah satu hari tu Mira pernah datang Ustazah punya galeri. Betul. Kan, lepas tu kita ada sembang-sembang, Ustazah pernah cerita pasal takdir Allah. Lepas tu kemudian 2 hari lepas masa hari Jumaat masa Mira tarawih, apa yang Ustazah cerita pasal takdir Allah tu Mira teringat. Mira tak tahu kenapa. Tiba-tiba teringat. Sebab tu tiba-tiba lepas tu Mira terus kontak Ustazah nak tahu buat live cerita pasal ni balik takdir Allah. Mira tak tahu kenapa tapi tiba-tiba teringat dan Mira rasa macam nak berkongsi dengan followers jugalah. Dia bukan nak apa sangat pun tapi lebih kepada santai-santai, sembang-sembang, nasihat, kejap Mira sebagainya. Ni dia orang cakap muka saya tak nampak sangat. Saya dah cakap dah Ustazah, saya tak nampak dagu. Ustazah kata tak bagi runcing. Okey, dah nampak dah? Nampak, muka nampak. Tapi terpotong dagu sikit lah. Potong dagu. Tu nampak dagu Ni sebab sikit, kita sumbat earphone tu, so dia tak boleh nak stand lah.
Oh, faham. Okay. Faham. Dia tak Alright. untuk Alright, dapat. Okay, Okay okay. tak? Okay, okay, Okay. okay. Hmm. Nah, yang lain pun tak nampak lagu tak apa. Okay, nampak clear. Lepas tu suara pun jelas. Okay. Alright. Okay. Ini yang kita cari. Ya. Yeah. Mira cari dah jumpa belum? Jangan apa lah. Saya tak nak Cari masuk tu. juzuk. Cari juzuk Quran. Juzuk Cari apa? juzuk. Cari juzuk. Cari Apa juzuk. Mira ni? Perasan. Perasan. Cari juzuk. Tak adalah cari juzuk. Tapi Mira nak kat khatam dah Sasa. Alhamdulillah. Ya. Mira baca satu hari berapa Dah juzuk? khatam. Masya Allah, Masya Allah. Tak menentu. Tapi lepas subuh, kadang-kadang lepas zuhur, lepas asam ngantuk saya tak ngaji. Lepas asam masak semua yang tolong masak. Lepas tu, Mira masak? Tolong mak lah, tolong lah. Duduk rumah dah sebulan lebih, mungkin kena belajar saja. Bawa lah belajar masak ya. Okay, Zaza. Zaza cerita sikit pasal takdir Allah. Baik. Okey. Sekarang ni pun takdir. Kita duduk dalam rumah, takdir. Kita berhari raya di rumah, memang hari raya di rumah dan tak dapat nak solat, tak dapat nak pergi Mekah. Saya sepatutnya pergi umrah sebulan Ramadan ni. Ya, Ustazah dah ajak saya kan? Ya. Tapi takdir Allah, kita pasport semua dah siap, visa semua dah hantar, termasuk juga haji. Haji pun visa dah siap dah semua tahun ni. Tapi takdir Allah bagi tahu, takdir yang telah tertulis sebelum kita diciptakan dan sebelum dunia diciptakan, sebelum bumi tercipta, takdir kita telah tertulis. Tahun ni tidak ada umrah, mafi haj. Tidak ada umrah dan tidak ada haji. So itu takdir, maka terimalah dengan redha dan faham. Dan bila bab takdir ni, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita, itu kerja Allah. Ajal, maut, jodoh, ketentuan itu semua kerja Allah. Kalau orang tanya, Mira, kenapa tak akan kahwin lagi? Contoh je tau. Contoh. Mira, kenapa tak akan kahwin lagi? Sebab ini kerja Tuhan kan? Saya tak dapat nak jawab lah. Nantilah Allah tentukan macam mana. Sampai masa sampailah. Dan ada kadang-kadang orang bertanya, orang yang tak ada anak. Contoh bila nak mengandung? Betul tak? Bila engkau nak mengandung? Itu kenapa kita mesti tanya kerja Allah? So takdir ini adalah kerja yang di luar kawalan sama ajal. Jadi kalau orang tanya, bila engkau nak ada anak ni? Kejap saya. Okey dah. Mira tutup wifi. Okey dah. Ada dah? Ya. Ada dah? Ada? Okey dah. Ada. Okey, clear. Jadi seorang tanya, macam bila orang tanya, bila engkau nak nak ada anak? Lepas tu sama juga soalan, bila engkau nak mati? Kita dapat jawab? Kita tak dapat jawab. Sebab ini semua takdir Allah. Ini semua kerja-kerja Allah. Kan? Takdir Allah ini adalah sesuatu yang di luar kawalan manusia dan juga di luar kehendak hati. Di luar kehendak hati. Takdir. Kalau sesuatu yang berlaku atas kehendak hati kita pun ada takdir Allah kan? Disebabkan keizinan Allah. Hati kita suka, banyak suka, itu takdir. Hati kita tak suka, itu jadi, itu pun takdir. Dan dia punya kod dia, takdir tidak mengikut kehendak hati. Takdir ni dia tak ikut kehendak hati kita. Kehendak hati kita nak bersama dengan mak, nak bersama dengan ayah lama-lama. Tapi kehendak Allah lain. Sebab takdir tidak ikut kehendak hati, takdir kerja Tuhan. Dan sebab itu bila berlaku musibah, jangan tanya, kenapa ini terjadi pada aku? Tak boleh tanya. Sebab itu kerja Allah. Kehendak kita nak hidup sama-sama, nak hidup lama-lama, bersama-sama. Tapi itu kehendak kita, kehendak Allah lain. Dan contoh macam kita tengok
Tommy anak kecil lagi. Mira okey? Nampak macam slow sikit line ni? Okay. Dengar? Okey, Line dapat slow. tak point yang Tapi saya nak saya bagi tadi? dengar. Apa yang saya cakap tadi? Dapat. Tapi yang last sekali pasal budak kecil. Budak kecil Dapat? tu saya tak dengar. Dia start Okey, tadi. Saya sebut pasal contoh. budak kecil tadi. Contoh kan, budak kecil-kecil jadi anak yatim piatu. Contoh, mak meninggal ataupun ayah dia meninggal. Dan kita kadang-kadang kita akan persoalkan, ya Allah, anak kecil lagi. Kenapa mak dia meninggal cepat? Ikutkan hati, mak dia nak jaga anak dia sampai anak dia besar. Itu kehendak hati. Tapi kehendak Allah tidak. Allah telah menetapkan sesuatu perkara itu atas takdir-takdirnya. Itu sebab kita cakap takdir tidak ikut kehendak hati. Sebab itu kadang-kadang orang dah bertunang, putus tunang. Okay? Orang dah bertunang, putus tunang. Orang dah bercinta, putus cinta. Ikutkan hati nak berterusan sampai jodoh yang baik-baik. Tapi itu kehendak hati kita. Kehendak Allah lah. So jawapan dia jangan kecewa. Takdir tidak mengikut kehendak hati. Faham? Jadi kalaulah apa-apa kekecewaan berlaku, janganlah nak frust melampau sangat. Kalaulah sesuatu tidak berlaku ikut kehendak hati kita, kita jangan nak frust gila-gila. Sedih boleh, tapi melayan sedih itu tak boleh. Haram. Haram ya Ustazah? Haram. Melayan. Sedih boleh. Nabi juga bersedih. Nabi bersedih. Kehilangan Sayyidatina Khadijah. Nabi membawa diri ke Taif. Nabi sedih. Nabi bawa diri dia ke Taif. Tapi kita boleh sedih, kita boleh menangis atas musibah, atas kehilangan, atas ujian-ujian kita. Tapi jangan sampai melayan sedih. Boleh sedih, tapi jangan layan sedih kita. Kalau kita layan sedih sampai memudaratkan diri kita, maka itu dah jadi darurat. Itu bahayalah dan tak bolehlah, berdosalah kita. Sebab seolah-olah kita tidak menerima takdir. Macam mana kita nak bagi hati kita redha dengan takdir tu, Ustazah? Macam mana nak hati redha dengan takdir? Okey, dia macam ni. Rukun iman ada 6. Betul? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Allah. Tak ada masalah. Memang kita percaya pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Percaya kepada malaikat, ya. Kita percaya kepada malaikat. Malaikat memang wujud, ada di kiri, ada di kanan. Betul? Betul. Lagi percaya kepada Rasul dan Nabi. Betul tak kita percaya pada Rasul? Percaya. Percaya pada Rasulullah. Percaya. Yang tak percaya Nabi Muhammad orang Yahudi. Percaya pada Nabi-Nabi yang lain pun kita percaya juga. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yunus, apa ni Nabi lagi? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Nasib baik boleh sambung. Kan? Mira kan? Kan? Okay. So, percaya pada Rasul, percaya pada Nabi, okey percaya. Kita tak ada masalah. Allah, okey percaya. Rasul, percaya. Malaikat, percaya. Lagi? Kitab-kitab, percaya. Okey, Quran, percaya. Gila tak percaya Quran? Percaya ke ada kitab Taurat? Percaya. Percaya ke ada kitab Injil? Percaya. Percaya pada kitab-kitab, kita percaya. Lagi? Hari akhirat. Wah, hari akhirat. Okey, percaya pada hari akhirat. Kiamat. Okey. Betul lah. Betul lah tu. Percaya pada... Ya, percaya paya tu lah. Usik Mira lagi, saya pula kena. Percaya pada hari kiamat, hari akhirat. Ya. Apa tu Mira? Tak ada, saya nak tekan tak apa, saya nak pin komen kat atas ni. Okey, percaya pada hari akhirat, hari kiamat, tak ada masalah. Dan percaya pada hari kiamat ni pun kita boleh percaya. Wah, Masya Allah, kita percaya pada perkara ghaib. Percaya pada hari kiamat. Semua okey. Yang last tu, yang paling Allah nak tahu, adakah kita benar-benar percaya pada qada dan qadar.
kita tak akan cakap kita ni beriman pada qada dan qadar selagi kita tidak diuji. Faham? Selagi tak uji, kau tak boleh cakap lah percaya kepada qada dan qadar. Masa sekolah kafar boleh lah. Kita tulis rukun iman yang keenam apa dia? Percaya kepada qada dan qadar. Tapi kita hanya boleh tulis, hanya boleh cakap. Tapi praktikalnya Allah perlu menurunkan latihan-latihan dan ujian-ujian untuk kita dapat faham apa erti percaya pada qada dan qadar. Jadi apa yang berlaku ialah masa kecil tak ada apa berlaku lagi. Bila as time goes by, kita semakin besar, semakin banyak pengalaman kita lalui, itu adalah qada dan qadar. Takdir Allah. Itu adalah proses belajar iman. Proses belajar iman. Okey, sebab itu bila dengar kematian, kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semuanya kembali kepadamu, wahai Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah. Kau berilah aku pahala atas musibah ini, ya Allah. Wa khluf li khairan minha. Dan kau gantikanlah ujian dan juga musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ini cara Allah mengajar kita, cara Nabi mengajar kita untuk pujuk hati dan akhirnya kita mendapat iman pada qada dan qadar. Contoh Mirai, contoh. Contoh kan kita cakap tadi, takdir tidak ikut kehendak hati. Ikut kehendak Allah. Sebab Allah nak beritahu, suka aku, suka hati aku lah, aku Tuhan kot. Suka hati aku lah nak buatkan ajal kau macam mana. Suka hati aku lah nak bagi kau sakit. Aku yang cipta kau. Aku yang bagi kau sihat. Aku yang bagi kau sembuh. Suka hati Allah lah. So tugas Allah mencipta takdir. Tugas kita mencari mampu dalam meredai takdir-takdirnya. Contoh Mira. Contoh. Ada orang sehat sampai umur 45 tahun, 46 tahun. Tiba-tiba you are diagnosed cancer stage 4. Kamu didiagnose kanser tahap 4. So, disitulah letaknya macam mana kita nak bermain dengan ayat Allah mencipta takdir, kita mencari mampu dalam meredai takdir. Kat situlah kita nak main perasaan itu. Ya Allah, memang tugas engkau kot cipta takdir aku. Umur 47, umur 49, umur 50 aku kena macam ni. Itu tugas engkau ya Allah memberi takdir aku. Tugas aku mencari mampu dalam meredai takdirmu ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah aku kekuatan dan kemampuan untuk mencari kekuatan dalam meredai takdir-takdirmu. Akhirnya bila dah sakit dan dia cakap, Innalillah. Ya Allah, yang baik datang daripada engkau. Takdir yang buruk bagi kita pun datang daripada engkau. I accept. Aku terima wahai Allah. Di situlah bermulanya baru kita pakai percaya dan beriman kepada qada dan qadar. Ni saya ada terbaca satu soalan. Betul ke? Saya pun pernah dengar. Betul ke tak kita boleh ubah takdir melalui doa dan juga usaha? Boleh ke tak? Baik. Betulkah takdir ni ada dua. Ada satu yang memang tak boleh diubah. Ada satu lagi yang takdir yang boleh berubah. Dan walau bagaimanapun takdir-takdir ini, menurut kita cari dalam kitab-kitab, dalam Quran, ada macam 3 perkara yang bukan seakan-akan, memang boleh mengubah dan menangguh takdir. Yang pertama dengan sedekah. Dengan sedekah. Sebab memang ada hadis bagi tahu, barang siapa yang bersedekah di pagi hari, maka sepanjang hari itu bala dan musibah akan ditangguhkan untuk dia. Contoh, sepatutnya dia keluar rumah dan dia aksiden. Takdirnya begitu. Tetapi pagi itu, dia telah bersedekah. Itu yang sekarang ni saya tengah create satu tabung. Saya buat nama dia tabung sedekah subuh. Asalnya saya buat isi untuk lukisan saya. Pakai pipe PVC. Dan saya dapat idea, Alhamdulillah, jadikan yang itu sebagai tabung sedekah subuh. Dan sekarang ni saya create untuk buat tabung simpanan duit untuk buat korban.
Ya, kalaulah kita ada saving untuk pergi travel, ada saving untuk kita pergi untuk beli kereta, rumah dan sebagainya, kan, untuk beli produk-produk suplemen, kita ada saving dan kita boleh infak untuk itu. Kenapa kita tidak boleh menyimpan untuk kita bersedekah? Jadi kalau macam tabung sedekah tu, kadang-kadang kita tak tahu nak bagi siapa. So kita niat sedekah, masukkan duit dalam tabung tu. Artinya nanti bila-bila kita sedekah lah. Tapi niat sedekah tu kita dah masuk dalam tabung. Itu yang Jadi saya kita ada khusus tabung sedekah, tapi kita masuk duit dalam tu, nanti anytime bila kita fit, duit Betul. tu kita akan sedekahkan pada kita sedekahkan. Maksudnya pagi-pagi kita dah latih tangan kita untuk memberi. Tengoklah kalau sedekah kita tu berbunyi keting kelentang-kelentang, maksud duit shilling tu. Duit lebih boleh sayur. Okey, dalam hadis tu bagi tahu, barang siapa yang bersedekah di pagi hari, Allah akan tunda musibah-musibah dan bala dan malapetaka dia. So, sedekah boleh mengubah takdir? Yes. Okay. Sedekah boleh mengubah takdir. Then, yang kedua, menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi juga boleh memanjangkan umur. Katakanlah umurnya 45, 46, 50 tahun. Tapi sebab dia suka memanjangkan silaturahmi, terutama dengan keluarga, silaturahmi ni khusus untuk keluarga sebenarnya. Dan juga berukhuwah dengan sahabat-sahabat dia. Kan? Tapi pastikanlah jangan berukhuwah dengan sahabat-sahabat tu cari reunion jumpa Pak Wu lama pula. Ya, betul. Kan? So maksudnya kat sini, apa saya cakap tadi? Macam mana boleh hilang ni? Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Maka Allah akan menangguhkan ajal. Menangguhkan ajal. Memanjangkan umur. So, menyambung silaturahmi boleh memanjangkan umur, iaitu menunda ajal. Lagi satu. Apa lagi yang boleh mengubah takdir? Dengan doa. Doa juga boleh mengubah takdir. Apa maksud doa boleh mengubah takdir? Contoh Mira. Macam tadi juga andai kata berlaku sesuatu sudah ditakdirkan untuk kita. Tapi sebelum pergi keluar mana-mana, kalau kita ada mak, kita keluar, kita salam mak, kita cium mak, mak doakan saya mak, doakan Kak Mira, mak panggil apa? Acik Angah. Doakan Angah mak, doakan Angah ya mak, selamat semua mak. InsyaAllah mak doakan kamu. Maka mak tadah tangan, ya Allah, selamatkan anakku daripada takdir-takdir yang buruk wahai Allah. Maka doa ibu mustajab. Tidak ada hijab. Maka insya-Allah terselamatlah kita daripada malapetaka. Itu di antara contoh-contoh doa yang contoh-contoh yang boleh menangguh takdir. Dia tidaklah mengubah, ada takdir-takdir yang memang jenis tak boleh ubah langsung. Tapi masih ada lagi takdir-takdir yang boleh ditangguhkan. Dan mungkin boleh berubah atas kuasa Allah. Allah itu Al-Muqtadir. Allah itu Al-Qadir. Sebenarnya malam tadi saya nak buat Asma'ul Husna tentang takdir ini, tentang Al-Qadir dengan Al-Muqtadir. Yang bermaksud Allah itu sangat berkuasa dan Allah itu sangat maha berkuasa atas segala sesuatu. Hidup kita, mati kita, masa depan kita, masa sebelum kita. Ini semua adalah takdir. Tapi tak sompek lah nampak saya ditakdirkan untuk buat amalan ikhlas lebih awal. Faham. Kan amalan ikhlas dalam Ramadan juga, kita niat untuk kita berehat dan lebih untuk beramal, itu juga satu ibadah. Tidur sebentar, kan? Kan. Tapi kalau tidur sepanjang hari, itu adalah latihan untuk mati. Saya ada terbaca satu soalan tadi. Kalau bernikah itu adalah takdir, adakah bercerai itu takdir juga atau itu? Yes. Takdir juga. Takdir itu semua ketentuan yang telah Allah ciptakan sebelum Allah mencipta dunia dan sebelum Allah mencipta kita. Maka terimalah takdir itu. Terimalah takdir. Walaupun ada kadang-kadang berusaha dah habis usaha. Sebab tak semestinya kita kata
letak kereta kat situ, you tak payah lock, tak payah picit. Aku tawakkaltu ila Allah, aku tinggalkan kereta aku ini kepada Allah. Tapi kita tak lock. Macam mana kita nak kata kita tak berusaha untuk menjaga takdir? Maka usaha itu adalah proses takdir juga. Okay? Maka berkahwin, berpisah, mati, itu semua adalah takdir Allah yang telah ditetapkan. Ajal, maut, jodoh, pertemuan, itu semua adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Saya suka lagi untuk bercakap bahawa tugas Allah itu memang kerja dia untuk cipta takdir. Memang kerja dia. Dan tugas kita apa? Mencari mampu. Mira sambunglah. Okay, kita buat menerima takdir. Sebelum balik. Okay. Tugas Allah mencipta takdir. Tugas manusia mencari mampu untuk meredai takdir. Sebelum balik, buat macam pengacara Nona. Tak, buat salah betul tak? Saya kata salah ni, betul. Betul. Okay, sebelum balik, buat macam pengacara Nona. Okay. Tugas Allah mencari mampu dalam meredai takdir. Tugas manusia mencari mampu untuk meredai takdir. Masya Allah. Betul lah Nona lah. Nona. Sudah lama tak syuting Nona. Betul lah. Pilih. Begitulah kata apa? Fitrah alam yang telah diaturkan oleh Yang Maha Berkuasa. Memang kerja dia. Tugas kita, buatlah tugas kita. Kan? Macam ni, takdir kita. Tugas kita berselain daripada mencari mampu, tugas kita adalah memujuk hati. Macam ni, contoh. Ya betul, Kaabah. Okay? Ini saya pujuk hati sebab saya tak dapat lagi umrah sebulan. Saya tak dapat lagi haji tahun ni. Sedih sangat sebab haji adalah haji pertama saya tahun ni. So, saya pujuk hati, saya rindukan Kaabah, rindukan Mekah. Saya pujuk hati, saya buatlah Kaabah. Okay? Maksudnya Mira, tugas kita mencari mampu dalam meredai takdir dan tugas kita adalah untuk pujuk hati supaya kita faham takdir ni memang dari Allah. Okey Allah, saya terima. Ini adalah ketentuan daripadamu. Aku redha ya Allah. Dekat situlah pahalanya Masya Allah. Pahalanya sangat besar, macam berjihad, macam berjuang bermati-matian untuk melawan nafsu ammarah. Lawan nafsu kita. Apa nafsu kita cakap? Alah, sepatutnya kita nak pergi travel dengan Mira Fiza. Patutnya kita nak pergi jalan-jalan dengan dia. Mira nak pergi bawa fan pergi ke mana-mana? Tak ada? Tak ada. Contoh je kita orang nak jalan-jalan dengan Mira. Semua peminat-peminat semua nak pergi jalan-jalan sama dengan Mira. Tapi tak boleh lah. Alah, kenapa macam ni? Alah, tak best lah. Kan? Okey. Pujuklah hati. Pujuk hati. Bina ayat-ayat untuk memujuk hati. Mungkin ada hikmah kot. Mungkin kalau kita pergi sana kapal terbang habis minyak ke? Mungkin kalau kita pergi sana keluarga kita ada kecemasan ke? Mungkin sebab tu Allah tak bagi kita pergi. Itu namanya memujuk hati untuk mencari poin supaya kita terima. Okey, saya terima keredaan Allah ni. Sesungguhnya apa yang ditentukan oleh Allah, itulah yang terbaik. Okey. Sazah, saya ada soalan daripada dia direct message saya lah, WhatsApp saya kenal jugalah dia. Tu yang kawan yang pergi diving tu ke? Siapa nama budak tu? Yaya. Yaya. Mana Yaya? Yaya dekat rumah. Ya. Dia pun tak bekerja. Okey, dia kata dia baru bercerai 3 bulan. Tapi kadang-kadang rasa macam tak boleh terima apa yang dah berlaku. Sampaikan dia rasa dia lepaskan pada anak-anak. Marah dia tu? Sedih dia? Dia kata dia sampai pernah tampar anak sulung dia. Bila dia teringat dia sedih. Jadi soalan dia, bolehkah Allah ampunkan dia sebab dia dah buat anak-anak dia macam tu, dan apa dia boleh lakukan? Sebab kadang-kadang kita nak minta maaf pada anak pun, anak kecil kan? Ya Allah. Kesiannya lah ya Allah. Okey. Pertama, ialah nak minta maaf ke anak tak faham. Minta maaf pada Allah.
Minta maaf pada Allah pertama ialah sebab buat anak, menzalimi anak macam tu. Kan? Yang keduanya, yang paling besar sekali, sebab kita belum boleh terima ketentuan Allah. Kita belum boleh terima ketentuan Allah. Kita belum boleh membentuk sabar dalam mentaati dan menerima ujian dia. Sabar dalam mentaati perintah Allah satu hal. Allah suruh solat, aduh malas nak semayang. Tapi ni perintah Allah, buat juga. Okey, sabar dalam mentaati perintah Allah. Puasa. Okey, sabar. Ini perintah Allah kot. Maka kita pun sabar dalam mentaati perintah Allah. Okey? Dan sabar dalam menerima ujian Allah ini bukan perkara yang kecil. Sebab itu ada para bijaksana, para penyair, dia buat ayat macam ni. Wahai Tuhan, sabarku tidaklah sesabar Ayub yang menanggung kesakitan, dan sabarku tidak sesabar Ayub. Wahai Tuhan, ampunkan aku ya Allah. Andainya tawakal aku tidak seperti tawakalnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus duduk di dalam perut ikan, dia beristighfar dan minta ampun pada Allah. Jadi kita minta ampun pada Allah, ya Allah, sabar aku kan, aku memanglah aku kena sabar. Walaupun sabar aku tidak sesabar Nabi Ayub, wahai Allah, yang menderita kesakitan, ya Allah, sabar dia, ya Allah. Walaupun sabar aku tak sampai tahap sabar itu, ya Allah, bantu aku, ya Allah, untuk dapatkan sabar itu, ya Allah. Doa. Ya Allah Tuhanku, aku diceraikan, ya Allah. Anak kecil-kecil aku tak boleh terima macam kes yang tadi. Aku tak boleh terima, ya Allah. Anak kecil-kecil pun aku marah, aku geram, ya Allah. Aku tak boleh menerima takdir ni, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah, kerana aku tidak bertawakal pada Engkau, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Nabi Yunus tawakal dia macam mana? Dia minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu doa Nabi Yunus minta ampun pada Allah. Itu cara ditawakal. Allah bagi tahu kalaulah Nabi Yunus tak minta ampun, tidak bertasbih, subhanak, tidak bertasbih pada aku, nescaya Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka kat sini kita belajar tawakal. Macam kakak yang diceraikan oleh suami dengan anak kecil-kecil, mesti dia stres. Siapa nak jaga anak aku? Kadang-kadang ada orang lelaki yang menceraikan isteri ataupun yang bercerai tapi ingat tanggungjawab dia. Nafkah anak, nafkah iddah isteri, tetap memberi nafkah iddah kepada isteri. Dia faham nafkah iddah pun kena bagi, apatah lagi isteri yang tidak diceraikan, apatah lagi kena bagi nafkah. Ini lelaki yang faham. Ya? Kadang-kadang ada juga, mungkin kita tak tahu ada masalah apa, bercerai tapi tak ada nafkah iddah, tak ada nafkah muta'ah, perempuan tu nak mulakan kehidupan baru. Ya? Jadi tidak mustahil dan logiklah untuk perempuan itu stres dan depres. Maka dekat sini belajarlah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, selama ini aku meletakkan cinta kepada suami, ya Allah. Aku sangka dialah yang akan mengasihiku. Aku sangka dialah yang akan menanggungku. Aku sangka dialah yang akan menjaga dan melindungi aku dan anak-anak. Rupanya ku sangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Contoh Mira kan? So, kat situ dia belajar. Rupanya Allah sedang mengajar dia erti mencintai makhluk adalah sementara. Hey, come on, dia cakap. Memang kau sayang suami kau. Tapi suami kamu itu adalah makhluk. Makhluk sifatnya sementara. Kalau dia tak tinggalkan kita, mungkin dia Allah ambil nyawa dia. Sebab dia adalah makhluk yang sementara. Allah nak beritahu, hey, contoh nama dia Aminah. Aminah, aku tarik nyawa suami kau sebab aku nak bagi kau faham. Aku ni Al-Wadud. Aku ni Al-Hayyu Al-Qayyum. Aku ini yang maha hidup dan tak mati-mati. Kau cinta suami kau mati. Engkau sayang suami kau tinggalkan kau. Aku Al-Qayyum yang masih berdiri mencintai engkau. So, marilah berkenalan denganku, kata Allah. Itulah proses yang Allah nak ajar kita. Cuma kita belum dapat, mungkin belum faham. Sebab itu doa. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini.
Berikanlah aku hikmah, gantikanlah musibah ini dengan hikmah. Gantikanlah ujian ini dengan rezeki ilmu, rezeki yang melimpah ruah. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi dan Engkaulah yang maha mencipta takdirku. Khalas. Jadi macam yang tadi kakak tu tadi, saya nak sambung balik. Memang dia sedih. Memang dia sedih. Tapi percayalah, sedih itu akan hilang mengikut putaran matahari dan bulan. Mengikut pertukaran siang dan malam. Sedihlah. 2 hari, 3 hari, 4 hari, menangislah. Takkan kau nak menangis sampai 2 tahun? Takkan Allah takkan biarkan kita menangis sampai 2 tahun. Mak kau mana? Menangis. Mak kau mana? Menangis. Takkan. Takkan Allah biarkan. Takkan Allah biarkan. Nangis. Sampai masa, laparlah nak makan. Dah berhenti nangis. Tak apa, nanti sambung balik nangis. Makan dulu nanti sambung nangis. It's okay. Kan? Jadi, makhluk sementara, yang sedih ni lah. Yang sedih ni kena faham juga, sedih pun sementara je. Sedih pun akan jadi sementara. Percayalah, kita tak akan menangis. Mungkin 3 hari, mungkin sampai 3 bulan, tapi tak mungkin sampai 3 tahun. Percayalah. Nah, masa tu buat apa? Doa. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah. Sebab itu, satu ayat untuk Nabi Yusuf. Fasabrun jamil. Sesungguhnya, sabar itu indah. Sabar itu indah. Ada orang cakap, sabar yo, ada had Sabar ni, sabar lah ni, ada had Maksud dia ada limit. Sabar ada limit. Kata ulama, limit sabar ada satu je. Bila? Mati. Sabar itu limitnya bila kita mati, barulah hilang sabar. Barulah tak payah pakai sabar lagi. Selagi hidup, pakailah sabar tu. Tidak ada limit. Tidak ada limit. Panjangnya jawab soalan akak tu. Mira. Ya, Ustazah seronok sangat tanya soalan tu. Kau senang lah yang bercakap ni. Kau angguk je. Yang bercakap ni tong-teng. Nak cakap apa? Banyak kalau ikutkan sini Ustazah, banyak lagi soalan Ustazah tak terjawab Ustazah. Tapi itulah, kita pun dah 40 minit dah ni. Okeylah. Yalah. Sikit lagi pukul 12 kita habislah. Sebab nanti kalau dah pukul berapa Mira? Ustazah, Lagi setengah jam. Tak, lagi 20 minit. Sakitlah telinga pakai benda Allah ni. Ya, tapi kena pakailah bagi jelas lagi. Apa Mira soalan? Memang tak ada soalan pun. Cuma kalau tak istikan ada nanti, soalan, kalau ada banyak. Okay. Saya bukalah, saya tanya soalan yang menarik sikit. Banyak je ni, ada yang tulis dekat apa ni? Aduh. Bolehkah kita salahkan takdir? Tak boleh. Tu Mira dah jawab, senang je. Tak boleh. Betul, saya setuju. Tak boleh. Soalan tu Mira, soalan dia bagi tu soalan objektif tau. Objektif, bukan subjektif. Soalan objektif ialah, bolehkah kita salahkan takdir? A, boleh. B, tak boleh. C, dua-dua di atas. Jawapan dia apa Mira bagi tadi? Tak boleh. Tak boleh. A ke B? Tak boleh salahkan takdir. Apa dia tak ke boleh? B, ya? B. B. Okey, kan? bulatkan. Bulatkan. Bulat. Okey. Okey, Assalamualaikum Ustazah dan Mira. Jika jodoh belum datang lagi, adakah itu takdir Allah? Ya, itu takdir Allah. Yes. Ustazah dah jelaskan tadi. Tetapi orang yang jodoh tak sampai, dia kena usaha untuk berdoa. Ya, Usaha untuk semua benda ada ni Ustazah, kena usaha. Betul. Betul. Minta doa ibu, minta doa ayah. Tapi orang perempuan, ni saya nak nasihat sikit Nak nasihat sikit. Orang perempuan, kalau bab jodoh, jangan buat keputusan sendiri. Duduk dan mesyuarat dengan keluarga. Jangan ikut hati, jangan ikut rasa, bincang.
Mak, ada seorang ni berkonan kat saya, Mak. Ha? Mana gambar? Ni gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Maka buat cabutan bertuah ke, contoh je Farah. Farah pula. Mira. Faham? Kan, apa-apa mesyuaratlah dengan keluarga. Sebab sebenarnya yang berhak menentukan keputusan jodoh orang perempuan adalah di tangan ayahnya. Tahu tak, kalau tiba-tiba orang datang Minang kan, dia tak beritahu pun kat Mira. Ni contoh je tau Mira. Kena cari contoh orang lain. Mira boleh? Tak, orang lain. Orang lain. Bagi nama lain. Nama lain. Ya. Nama lain Contoh nama lain Ni Mira Fiza. Saya ada nak murid nama seorang nama Mira juga. Okey. Saya pakai nama anak murid saya lah. Mira Zahira. Contoh. Okey. Orang meminang Mira Zahira melalui bapaknya. Okey. Bapak dia kan tak cakap pun dengan Mira Zahira yang bapak dia terima. Tak tahu dek kau kahwin bulan depan. What? Contoh. Zaman sekarang tak ada orang pakai macam tu. Mesti berbincang dengan anak kan. Biasanya pilihan anak. Tetapi ayah dia berhak untuk buat keputusan itu. Ikut syariat. Ayah dia berhak. Ayah dia berhak untuk buat keputusan. Tapi taklah sekarang ni anak dia kalau bapak dia pilih, hentak-hentak kaki. Kan? Ya. Sekarang ni semua nangis-nangis, lari, masuk kereta naik Myvi. Contoh. Ingat kau seorang je ada Myvi. Mira, ada soalan lagi ke? Okay, last. Sekejap Mana ada soalan ni? Sekejap, Ustazah. Saya ada satu soalan ni, tapi tak keluar lagi. Ustazah pernah bercakap tentang suatu doa yang bermula dengan wa ufawidu amri. Boleh kongsi dengan selanjutnya? Oh. Okey, baik-baik. Bagus-bagus tu. Ingatkan saya. Apa tu Ustazah? Ini ayat Quran. Okey. Ayat Quran ni, Mira macam mana Mira buat benda ni keluar kat sini? Picit apa? Ustazah, ada kotak kat bawah tu. Ada tanda soal. Kotak? Tapi kalau itu soalan, kalau IG live Ustazah. Oh, kalau Mira punya tak boleh. Okey, faham. Alright, belajar. Okey, belajar. Okey. Saya cakap apa tadi? Doa. Okey. Lupa Mira. Maklumlah dah tua kan. Tak apa, saya faham Ustazah. Amboi, kau mengaku. Okey Mira. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Ini adalah ayat Quran. Maksud dia, aku serahkan urusan-urusanku semuanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu basir, maha melihat pada hambanya dengan penuh kasihan. Baca ni dah, pening-pening lah nak fikir. Macam mana ni? Pening lah. Tak boleh nak buat keputusan lah. Tak boleh lah buat keputusan. Pening lah. Contoh maka kita letakkanlah urusan kita itu kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Aku letakkan urusanku pada Allah. Ya Allah, kau selesaikanlah urusanku. Sebab itu Allah cakap, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan Allah dengan sabar dan solat. Sabar dan solat. Sabar je tak boleh. Kena solat. Sabar membentuk hati. Solat mencari rahmat. Sabar membentuk hati. Solat mencari rahmat. Hidup kita ni tidak boleh atas praktikal sahaja. Perlu juga bergantung dengan rahmat Allah. Wajib. Kan? Maka minta tolong dengan Allah dengan sabar. Sabar supaya kita membentuk jiwa hamba. Sabarlah. Ni Allah dah tentukan. Buat apa kau nak kecoh-kecoh? Buat apa kau nak marah-marah? Kan Allah punya kerja. Okey. Sabar dalam membentuk hati. And then, solat. Solat dalam mencari rahmat. Cari rahmat Allah. Cari rahmat Allah. Kasih sayang Allah banyak di dalam solat. Rahmat Allah turun setiap hari. Yang paling banyak
ketika sedang bertawaf di Kaabah. Itu Mira, kita kat Mekah kita tak sempat tawaf sama kan? Tapi kita berjumpa lah, sempatlah jumpa sekejap. Itulah. Dua-dua jadi ninja. InsyaAllah kita doa nanti kita boleh tawaf sama-sama insyaAllah. Jadi solat itu membentuk rahmat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallah basirun bil ibad. Macam manalah aku tak serahkan segala urusan pada Engkau ya Allah. Engkau yang melihat aku daripada aku tidak diciptakan sampai aku tercipta, sampai aku keluar, sampai aku kecil, sampai aku jadi gemuk, sampai aku kurus balik, sampai aku muda, sampai aku tua, sampai aku muda balik. Tak adalah. Kan? Jadi artinya macam manalah aku tak serahkan urusan aku pada Engkau wahai Allah. Engkau yang mencipta aku. Lagi satu, Allah ini adalah Al-Bari. Nanti kita buat kelas Asmaul Husna Mira? Menarik? Menarik sangat. Ya. Al-Bari maksudnya? Mira sebut Al-Bari ni betul, tajwid. Menarik tak tahu betul ke tak. Tapi Al-Bari betul. Mira, Asmaul Husna Al-Bari maksud dia planner yang maha merancang. Dia yang plan, budak ni nanti macam ni, dia ni nanti macam ni. Dia Al-Bari. Dia yang plan takdir-takdir kita. Sebab itu memang tugas Al-Bari. Dan tugas kita doa, ya Allah, plan lah yang elok-elok, please. Please lah Allah. Kalaulah ada takdir-takdir yang buruk pada aku, ya Allah, okey, aku solat sekarang, aku minta ampun. Aku solat sekarang, jangan tahu Allah, tolong please lah Allah. Cari lagi rahmat Allah. Ada mak, jaga mak. Ni aku jaga mak ni. Takkan Allah nak marah aku kot. Cari lagi rahmat Allah. Cari lagi rahmat Allah. Aku sedekah. Aku sedekah ni. Cari lagi rahmat Allah. Maka Allah kata, budak ni karang. Malaikat kata, budak ni karang. Kalau tak memang dah aku tulis dosa dia. Tapi nasib baiklah dia minta ampun cepat. Nasib baiklah dia buat baik lagi dan lagi. Sebab Allah ni baik. Kalau kita buat baik, terus ganjar 10. Ramadan, lagilah pula banyak. Yang wajib ganda 70. Yang sunat, pahala macam dapat buat wajib. Kan? Mira, maksud saya, orang yang bayar zakat wajib tak? Zakat wajib kan? Zakat wajib kan? Zakat fitrah wajib, okey? Zakat pendapatan wajib setahun sekali. Barang siapa membayar zakat dalam bulan Ramadan, seolah-olah dia telah membayar zakat sebanyak 70 kali. Wajib tu buat 70 kali. Baiknya Allah. Baiknya Allah kat kita. Barang siapa yang sedekah pada bulan Ramadan, pahala sedekah, dia upgrade jadi pahala zakat. Ini ada disebut dalam satu hadis dalam fadilat Ramadan. Fadilat Ramadan dalam hadis yang pertama. Hadis yang nombor 1 dalam buku Fadail Amal, cerita tentang Ramadan, dia cerita tentang fadilat-fadilat tentang puasa ni. Tentang Ramadan. Jadi, siapa buat sedekah sunat dapat pahala wajib, siapa buat perkara wajib dapat pahala 70 kali. Siapa sembahyang subuh, macam sembahyang subuh 70 kali. Siapa sembahyang sunat sebelum subuh ataupun sunat tahajud, macam dia sembahyang subuh. Sebab itu orang yang mensia-siakan waktu Ramadan adalah orang yang malaikat panggil, celakalah orang ini. Ini malaikat panggil tau. Sebab malaikat begitu pada Rasulullah, celakalah orang ni. Amin. Celakalah orang ni. Masa tu Rasulullah tengah naik mimbar. Celakalah orang ni sampai 3 kali. Apalah yang dilaknat ni Yang pertama tu malaikat cakap, apa yang celakanya? Rupanya celakalah orang yang ada mak ayah tapi dia tak boleh masuk syurga dengan tiket mak ayah dia tu. Dia ada mak. Dia ada ayah. Tapi dia tak gunakan bukan alat.
perkara yang boleh bantu dia masuk syurga untuk dia masuk syurga. Malaikat kata, celakalah orang ni. Hai, bodoh betul lah. Ada mak, ada ayah, boleh buat tak tahu. Hai, aku tak faham. Tak faham, kata malaikat. Memanglah dulu mak ayah menafkahi engkau. Menafkahi kita. Kita masuk asrama mak, baldi pocah mak. Hantar mak. Ayah hantar baldi. Ayah, Mira punya duit belanja dah habis. Contoh je Mira. Ayah hantar duit belanja. Betul? Jadi sekarang ni tugas kita pula. Tugas kita pula. Mak ni duit belanja mak. Mak apa yang tak ada? Apa yang mak nak lagi mak? Apa tak ada mak? Apa lagi mak? Itu tugas kita lah pula. Tugas tu bertukar. Itu yang kedua. Dia ada mak, dia ada ayah. Tapi dia tak serve mak dan ayah dia. Yang kedua, mungkin ini tak ikut turutan sebab saya tak ingat turutan. 1, 2, 3 je Yang kedua, celakalah orang ni. Dia duduk dalam bulan Ramadan. Dia hidup, dia tak mati. Ada orang mati sebelum Ramadan. Ada orang meninggal dan sampai ajal sebelum Ramadan. Macam sahabat saya arwah Ustazah Syadia Abbas. Meninggal dalam Syaban. Allah maghfirlah. Moga Allah ampunkan dia. So dia takdirnya di situ Syaban. So dia tidak dapat sampai pada Ramadan. Malaikat kata, ada orang meninggal Syaban tapi kau hidup dalam Ramadan. Tapi kau tak ambil pun peluang Ramadan untuk kau jadi lebih baik. Kau tak ambil peluang Ramadan ni. Bodoh betul lah korang ni. Ya Allah, aku tak tahu nak cakap apa lah. Kalaulah kita faham cakap malaikat ni. Duduk Ramadan, Allah offer diskaun hari raya. Kan? Beli kain 20%, 70%, 60%. Beli produk Mira, Mira offer 70%. Contoh, kan? Mira kan? So, orang offer untuk hari raya dan Allah offer untuk Ramadan. Ramadan kot. Mintalah ampun, aku nak bagi saja-saja je ni. Tapi kan dosa kita banyaklah Allah. Rasa engkau tak ampunkan. Banyak gila dosa aku ya Allah. Aku rasa engkau tak ampunkan banyak gila. Allah kata, aku nak bagi ni offer. Minta ampun. Minta ampun. Aku nak bagi keampunan. Mereka kata Allah offer kot. Dia buat tak tahu kelakar gila orang ni. Bodohnya lah orang ni. Begitulah maksud dan perumpamaannya. Kita duduk dalam Ramadan tapi tak ada apa-apa pun yang berubah. Saya nak share Mira ayam puasa. 7 minit lagi. Kalau tak saya kena save ini dulu. Kita kena buat lagi sekali sebab kalau tak yang ni akan hilang. Dia akan mati sendiri. So nak save ke? Nak save ke? Ustazah nak sambung sikit lagi kan? Kita save lah. Sambung sikit lah. Ustazah sambung sikit lah lepas kita habiskan Okay. Kita wrapkan, okay. Saya dah lupa saya cakap apa. Sorry. Apa tadi? Apa? Apa Okay. tadi Ustazah cakap? Tolong bantu, okay. Saya tanya awak tanya saya. Okay, siapa boleh bantu? Saya tanya followers. Apa tadi Ustazah cakap last kali? Okay, dia dah cakap pasal berubah. Okay, pendek yang cerita Omar. Omar pula. Terpanggil menantu pula. Mana? Mira, Fiza, Omar. Roket lah tu. Okay. Contoh Ramadan ni Allah wujudkan satu amalan yang sangat hebat. Amalan ni memang untuk dia je. Puasa. Puasa ni hebat tau. Sebab puasa ni untuk Allah. Kita boleh je menipu dalam bilik air. Mira, kau pergi dalam bilik air, kau senyap-senyap, kau mandi, buka shower, kau nganga. Leguk. Tak ada siapa tahu kot. Siapa tahu? Haus kau minum lah. Tapi kita tak buat. Sebab apa? Lillahi ta'ala. Okay? So puasa ni sangat hebat. Sebab itu, proses puasa ni diwujudkan juga untuk makhluk yang lain. Ayam puasa, Mira, ayam. Ayam puasa? Ayam puasa masa dia nak mengeram. Dia tak makan, dia tak minum. Oh, okay. Puasanya ayam ni sebab dia nak mengeram anak dia, telur tu. So akhirnya dia dapat keluar baby. Puasanya ayam, kesan dia mendapat baby baru. Okay. Pendek cerita lagi. Ular puasa, Mira. Pernah dengar ular puasa? Tak. Cuma dia tak pergi bazar Ramadan.
Ular puasa masa dia nak bersalin kulit. Ah. Dia akan lemah tau. Dia tak makan, dia tak minum. Kita duduk sebelah dia pun dia kata, lantak kau lah. Kan? Sebab dia lemah. Dia puasa. Sebab dia perlu hibernate badan dia untuk buang kulit-kulit lama dia. So puasa ular itu, akhirnya kesan dia, efek dia, dia dapat kulit yang baru. Okay? Yang ketiga, saya contohkan dengan rama-rama. Duduk dalam kepompong, dia tak makan. Dia tak COD. Dia tak order pizza. Kan? Ni contoh Amira. Dia tak makan, dia tak minum sebab itu proses untuk dia dapat sayap dan kepak yang cantik. Kepak yang sangat cantik dibahagikan dengan tepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan corak-corak yang sangat indah. Okey? Maka puasanya rama-rama dan dia dapat kepak baru. Pokok puasa Mira. Okey? Pokok puasa. Kalau kita puasakan dia, maka pokok itu akan mengeluarkan bunga yang sangat lebat sebab pokok itu stres. Ya, ingat ekau ya stres. Pokok pun stres juga. Ya, ini kita belajar pasal pokok-pokok sikit Okey, botani sikit. So bila kita proses puasakan pokok, kesan dia pokok akan menghasilkan buah yang sangat lebat, yang sangat cantik. Daun pun tak ada Mira. Lepas ni tak tahulah kalau Mira puasa tumbuh bunga. Zaza lagi 3 minit Zaza. Okey, pendek cerita. Saya simpan ni takut data ni. Okey. Okey. Akhir cerita. Kalau kita puasa, ayam puasa dapat baby baru, ular puasa dapat kulit baru, butterfly puasa dapat kepak baru. Okey, pokok puasa dapat bunga baru. Manusia puasa untuk dapat apa? Selain daripada dapat tudung baru, baju baru. Pahala. Okey, pahala. Okey. Hati baru. Hati. Oh, hati baru. Hati baru. Dia akan jadi Puasa lebih baik mendidik daripada sebelum ni. Sebab puasa. Ramadan mendidik dia. So, kalau nak berubah, kalau bukan Ramadan, bila lagi? Jangan malu dengan malaikat. Malaikat kata, apa duduk Ramadan perangai kau macam tu je. Okey, habis dah. Boleh stop. Lagi 2 minit Zaza. Okey Zaza, terima kasih pada ada 2 minit lagi. Saya kena save dulu kalau tak nanti hilang. Ada 2 minit lagi. Save dulu. Okey, save dulu. Save dulu lepas tu saya buka lagi sekali. Dah lah tu. Dah lah tu, baik Zaza. Janganlah baik kat saya. Dah baik dah. Akhiri kita. Awak panggil saya, awak lah baik saya. Okey Zaza, terima kasih Zaza. Bye Mira, Assalamualaikum. Sama-sama. Okay, bye. Assalamualaikum. Istaudiukallah alladzi la tadhi'u wadai'u. Saya tinggalkan Mira dan follower-follower semua di bawah penjagaan dan perlindungan Allah. Okay, Ramadan Karim. Jawab Mira. Jawab dia Ramadan. Allahu Akram. Mira tanya saya balik, Ramadan Karim. Cepat. Ramadan Karim Zaza. Allahu Akram. Okey, saya save. 11.9 dah. Bye Zaza. Assalamualaikum. Bye. Salam.